Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel, menggempakan sahabat-sahabat semua. Ya, apabila seorang ahli Dewan Undangan Negeri UMNO di Melaka bakal dipecat dan bakal hilang keahlian sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Kerana apa? Ya, kerana apa yang beliau lakukan ini ya adalah boleh dianggap sebagai satu pengkhianatan kepada parti UMNO khususnya kerana hadir bersama dalam majlis pelancaran ya calon Perikatan Nasional di Johor baru-baru ini, sahabat-sahabat semua. Amat mengejutkan, tetapi hari demi hari kita boleh nampak ya individu-individu yang masih tidak berpuas hati ya dengan keberadaan mereka ya, walaupun berada dalam UMNO ya di Dewan Undangan Melaka, tapi tidak memiliki kuasa dan mungkin kerana itu mereka memilih untuk mengkhianati parti UMNO. Jadi tanpa buang masa, saya ingin memberikan update ya berkaitan dengan perkara ini. Siapakah individu itu? Jadi inilah dia sahabat-sahabat semua. Adun UMNO Melaka hadiri majlis pelancaran jentera Perikatan Nasional. Wow, jadi menarik untuk kita ikuti. Siapa itu? Jadi ini dia Adun UMNO Melaka Muhammad Jailani Khamis dilaporkan hadir pada sebuah majlis berprofil tinggi Perikatan Nasional di Johor malam tadi. Acara itu bagi menandakan bermulanya kempen PN bagi pilihan raya kecil Simpang Jeram dan juga Pulai yang berlangsung pada 9 September ini. Kehadiran Jailani malam tadi diumumkan oleh Setiausaha Agung PAS Takiuddin Hassan yang memaklumkan rakan dari Melaka yang menyertai mereka. Jadi menurut Akhbar Desta, Jailani berkata dia hadir pada majlis itu bagi pihak Muafakat Nasional, sebuah NGO yang diterajui oleh bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional Anwar Musa. Anwar Musa dipecat daripada UMNO pada Disember tahun lalu kerana didakwa cuba menggugat parti itu. Susulan itu dia mengasaskan Muafakat Nasional dan membawa masuk PAS bersama. Jadi kata Jailani, saya mewakili Anwar di sini kerana Muafakat Nasional berpegang teguh dengan kepercayaan kepada perpaduan umat. Jadi kebetulan katanya semangat yang sama dikongsi oleh PN. Kami percaya perpaduan ini tidak mati dan kami tidak bermusuhan dengan mana-mana parti politik katanya. Benar ya, kerana politik ini tidak sepatutnya bermusuhan di antara satu sama lain, tapi yang menyala di sini, yang menyalahi ya di sini adalah apabila beliau bersama dengan PN di dalam satu majlis seperti pelancaran jentera. Jadi ini jelas menunjukkan sahabat-sahabat semua sudah melanggari ya perlanggaran ya daripada parti, dan saya percaya beliau walaupun berkata ini begitu berbagai alasan, tapi kehadiran beliau itu adalah satu tanda ya beliau sudah pun mengalihkan sokongan kepada Perikatan Nasional. Jadi adakah patut UMNO untuk memecat beliau kerana sudah memberikan sokongan kepada PN? Itu persoalannya sahabat-sahabat semua. Walaupun Jailani berkata kehadirannya pada majlis itu bukan bermakna dia meninggalkan UMNO. Katanya bukan kita cuma mahu perpaduan ini berterusan. Jika tidak melalui PAS UMNO dan bersatu, maka melalui Muafakat Nasional sebagai NGO katanya. Perlu ada ruang untuk parti Melayu untuk duduk bersama dan bersatu katanya. Tindakan Jailani itu akan dijangka menimbulkan rasa kurang senang di kalangan kepimpinan UMNO yang berikrar akan menyokong usaha Pakatan Harapan untuk mempertahankan kedua-dua kursi tersebut. Jailani dilantik sebagai Adun Rembiah pada 2018 atas tiket PKR sebelum berpaling tada pada tahun 2020. Dia menyertai UMNO setahun kemudian. Jadi jelas sahabat semua, individu ini adalah seorang pengkhianat. Ya, seorang pengkhianat itu pastinya ia tidak akan senang ya kalau tidak mengkhianat. Kalau sebelum ini sebagai Adun melalui tiket PKR dan akhirnya berpaling tada mengkhianat pada tahun 2020 dan menyertai UMNO. Hari ini sekali lagi kita lihat bahwa dia ya mahu sekali memulakan langkah pengkhianatan dengan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Jadi kalau selepas dipilih semula semasa pilihan raya Dewan Undangan Negeri Melaka tahun 2021 atas tiket BN, dia dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri. Ketua Menteri ketika itu Sulaiman Muhammad Ali
Bagaimanapun apabila Rauf, ya Menteri Besarnya yang baru, Rauf Yusuf mengambil alih jawatan Ketua Menteri pada Mac tahun ini, Jalani digugurkan. Jadi Jalani mempertahankan kursi Rembia pada tahun 2021 dengan meraih 41 undi. Pada Julai lalu, Dun Melaka meluluskan undang-undang anti lompat pati yang bertujuan mana-mana wakil rakyat daripada berpaling tada. Jadi ada kemungkinan sahabat-sahabat semua bahawa ya pengkhianat daripada Parti PKR menyertai UMNO kini menyokong Perikatan Nasional bakal berdepan kehilangan kerusi sahabat-sahabat semua kerana tindakannya ini sudah melanggari saya percaya sudah melanggari disiplin peraturan kepada sesebuah parti, dan juga dengan adanya akta lompat pati di Melaka, pastinya jika apa yang dilakukannya ini adalah satu kesalahan dan boleh dibuktikan, dan kita percaya beliau bakal kehilangan jawatan. Inilah manusia apabila tidak berkuasa, mereka akan mengkhianat, mereka akan mencari dahan untuk bersandar sahabat-sahabat semua untuk meneruskan karier politik mereka. Jelas, dan ini juga menunjukkan ketidaksenangan hati kepada kepimpinan khususnya UMNO di Melaka ke atas tindakan beliau yang jelas menunjukkan satu pengkhianatan, menunjukkan satu tindakan yang kurang bijak dengan memberikan sokongan, walaupun katanya menyokong Perikatan Nasional tidak bermakna dia meninggalkan UMNO. Jadi kalau manusia atau individu seperti ini, politikus seperti ini, mereka hanya bermain dua kolam. Mereka mahu sedangkan berada dalam UMNO, tapi mereka juga menyokong Perikatan Nasional. Kerana apa sahabat-sahabat semua? Kerana mereka bermain dua kolam. Mereka mempersiapkan diri mereka jika dibuang daripada UMNO, mungkin juga sudah pun bersiap sedia untuk menyertai gerakan Perikatan Nasional ini yang kita lihat tidak lain tidak bukan begitu terdesak sekali untuk merampas kuasa. Seringkali kita dengar sebelum PRU, selepas PRN, selepas PRU dan juga selepas PRN ke 6 negeri baru-baru ini kita lihat barisan kepimpinan daripada Perikatan Nasional tidak habis-habis dengan usaha mereka untuk menebuk atap, untuk merampas, untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Itulah usaha yang sepatutnya tidak lagi dilakukan. Sebab keutamaan kita hari ini adalah untuk memajukan negara, untuk menjaga kebajikan rakyat, bukannya untuk demi kuasa, jawatan, wang ringgit. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay, dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi ini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Pod Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.